Hai, selamat kembali ke kelas PTPR Geografi Cikgu Leping. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita pada minggu yang lepas, di mana kita masih berada di tema yang sama, iaitu kemahiran geografi, di mana hari ini kita akan sambung dengan subtopik 1.4 mengukur jarak sebenar berpandukan skala pada peta topografi dan subtopik 2.3 iaitu menentukan rujukan grid. Terdapat dua objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu objektif yang pertama, mengukur jarak sebenar berpandukan skala pada peta, dan objektif pembelajaran kita yang kedua adalah membaca rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka dengan tepat. Kita ulang balik pelajaran kita yang lepas di mana kita telah belajar 3 jenis skala. Skala yang pertama ialah skala yang ditulis dalam bentuk ayat ataupun perkataan di mana ia dikenali sebagai skala penyata. Skala jenis yang kedua pula merupakan skala yang berbentuk satu garisan lurus yang telah dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Skala jenis ini dikenali sebagai skala lurus. Skala yang ketiga pula merupakan skala yang telah dinyatakan dalam bentuk nisbah ataupun pecahan. Skala tersebut dikenali sebagai pecahan wakilan. Sekarang kita akan lihat alat-alat yang boleh digunakan untuk mengukur jarak pada peta. Jarak antara dua tempat di atas peta bolehlah diukur melalui jarak yang lurus ataupun jarak yang melengkung. Jarak yang lurus merujuk kepada jarak di jalan raya, landasan kereta api dan sebagainya. Jarak melengkung pula apabila kita nak mengukur jarak panjang sungai. Kita lihat alat-alat untuk mengukur jarak yang lurus di atas peta. Antaranya ialah pembaris, jangka tolok dan jalur kertas. Manakala alat yang digunakan untuk mengukur jarak melengkung pula adalah benang, pembaris dan jalur kertas. Sekarang, marilah kita sama-sama belajar cara mengukur jarak lurus dengan pembaris. Perhatikan soalan untuk slide ini. Ukur jarak yang dilalui oleh Ali dari rumahnya yang terletak di titik P ke simpang jalan yang bertanda Q. Langkah yang pertama, kita lukiskan satu garisan lurus yang menyambungkan titik P dengan titik Q. Langkah yang kedua, kita letakkan pembaris pada garisan yang telah kita lukis dan ukur jarak pada peta berdasarkan pembaris. Kalau kita perhatikan pembaris dari titik P ke titik Q, jaraknya di atas peta adalah 6 cm. Sekarang kita akan lihat, kita akan ubah jarak pada peta kepada jarak yang sebenar. Cara pengiraan jarak antara P dan Q pada peta adalah 6 cm. Cikgu nak ingatkan semua pelajar di sini, sebelum kita mengukur apa-apa jarak di atas peta, kita kena merujuk kepada skala. Skala pada peta ini adalah 1 cm mewakili 2 km. Maksudnya, setiap 1 cm pada peta adalah merupakan 2 km pada bumi yang sebenar. Maka, untuk mengubah 6 cm ini ke jarak yang sebenar, kita perlulah darabkan 6 dengan 2, iaitu bersamaan dengan 12 km. Maka jawapan kepada soalan ini adalah 12 km. Sekarang kita akan belajar cara mengukur jarak lurus dengan cara yang kedua, iaitu menggunakan alat jangka tolok. Kita perhatikan soalan untuk slide ini.
Okey, untuk soalan ini, kita kena mengukur jarak yang sebenar dari sekolah ke pejabat pos. So, langkah yang pertama, kita tandakan satu tanda pangkah pada sekolah dan pejabat pos. Langkah yang kedua, kita letakkan jangka tolak di mana satu hujung diletak pada sekolah dan satu hujung lagi kita letak pada pejabat pos. Langkah yang ketiga, kita akan pindahkan jangka tolak tersebut ke atas skala lurus pada peta dan kita akan lihat ukurannya. Kalau kita perhatikan dan kita letakkan pembaris, jarak pada peta adalah 6 cm. Ya, jarak pada peta adalah 6 cm. Okay. Sekarang kita akan merujuki skala peta sebelum ubah jarak pada peta kepada jarak yang sebenar di bumi yang sebenar. Okay. Skala peta ini adalah 1 cm mewakili 2 km. Okay. Maka untuk mendapatkan jarak yang sebenar dari sekolah ke pejabat pos, kita perlulah darabkan 6 dengan 2 dan kita akan dapat jawapan jarak yang sebenar iaitu 12 km. Sekarang kita akan belajar cara mengukur jarak melengkung dengan menggunakan benang. Perhatikan soalan untuk slide ini. Okay, soalan minta kita mengukur panjang yang sebenar bagi Sungai Jernih dari titik C ke titik D. So, mula-mula kita buat satu tanda pada titik C, kemudian buat satu tanda pada titik D. Langkah yang seterusnya, kita letakkan benang di mana satu hujung benang tu kita letak pada titik C dan kita menggunakan pen untuk tanda pada benang tersebut di titik C. Kemudian kita letakkan benang mengikut lengkungan di sepanjang Sungai Jernih sehingga ke titik D. Kemudian kita tandakan lagi titik D pada benang dengan menggunakan pen. So, sekarang benang kita terdapat dua titik, iaitu titik C dan titik D. Kemudian kita letakkan benang pada pembaris. Kalau kita perhatikan di sini, jarak Sungai Jernih dari titik C ke titik D adalah 8 cm. Okay, macam mana mengukur ataupun mengira jarak sebenar dari titik C ke titik D? Mula-mula, kita perlulah merujuk kepada skala peta. Skala peta dalam peta ini adalah skala pecahan wakilan 1/100,000. Semua unit dalam skala pecahan wakilan adalah dalam unit cm. Maka kita perlulah ubah 100,000 cm kepada km. So, maksud pecahan wakilan dalam peta ini adalah 1 cm mewakili 100,000 cm ataupun 1 cm mewakili 1 km. Maka untuk mengukur jarak yang sebenar Sungai Jernih dari titik C ke titik D adalah senang saja, iaitu kita darabkan 8 cm dengan 1, iaitu 8 km. Kita akan masuk ke subtopik yang kedua untuk hari ini, iaitu membaca rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Mula-mula kita akan lihat apa itu rujukan grid. Rujukan grid sebenarnya ia merupakan titik persilangan ataupun kombinasi antara nilai garisan timuran dengan nilai garisan utaraan. Masih ingat kan? Dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah belajar apa itu garisan timuran dan apa itu garisan utaraan.
Okey, untuk membaca rujukan grid, kita perlulah membaca nilai garisan timoran terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nilai garisan utaraan. Apakah kegunaan rujukan grid? Okay. Rujukan grid digunakan untuk menentukan kedudukan ataupun lokasi sesuatu tempat ataupun sesuatu ciri geografi pada peta topografi. Sekarang, marilah kita belajar cara macam mana nak menentukan kedudukan ataupun lokasi sesuatu objek ataupun sesuatu kawasan pada peta dengan membacakan rujukan grid masing-masing. Okay, perhatikan peta yang kita akan gunakan sekarang iaitu peta Kuala Krau. Pertama sekali, cikgu nak ingatkan kamu kembali kepada garisan utaraan, di mana dalam peta Kuala Krau ini, garisan utaraan telah diberikan nilai iaitu 51, 52, 53 dan seterusnya. Manakala garisan timoran telah diberikan nilai mula dari 28, 29, 30 dan seterusnya. Terdapat dua cara untuk membaca rujukan grid, iaitu rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Kedua-dua jenis rujukan grid mempunyai kegunaan masing-masing. Kita lihat rujukan grid 4 angka biasanya digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu kawasan yang luas. Contoh di sini, kawasan tanah tinggi berhutan di Bukit Kelang, kawasan padi sawah ataupun kawasan hutan. Manakala rujukan grid 6 angka pula biasanya digunakan untuk menentukan kedudukan ataupun lokasi bagi sesuatu objek yang kecil ataupun spesifik. Contoh di sini kita ada wakil pos, kilang, stesen trigonometri ataupun puncak bukit, dan sekolah. Baiklah, kita akan mulakan dengan cara membaca rujukan grid 4 angka. Okey, kita perhatikan peta Kuala Krau. Kalau cikgu nak kamu bacakan rujukan grid 4 angka bagi Kampung Raya. Okey, soalan untuk slide ini, bacakan rujukan grid 4 angka bagi Kampung Raya. Okey, langkah pertama, kita kena tentukan kedudukan Kampung Raya dalam segi 4 grid. Segi 4 grid maksudnya segi 4 yang beradanya Kampung Raya. Okey, dalam peta ini, Kampung Raya berada dalam garisan timoran yang nilainya 31 dan garisan timoran yang nilainya 32. Kemudian kita tentukan garisan utaraan. Kampung Raya terletak di antara garisan utaraan di mana nilainya adalah 53 dan 54. Okey, sebelum kita nak membacakan rujukan grid 4 angka bagi Kampung Raya, pastikan kita sentiasa bacakan nilai yang berada di penjuru barat daya ataupun kita bacakan nilai garisan timuran dan nilai garisan utaraan yang paling kecil. Dalam kes ini, titik rujukan di penjuru barat daya merujuk kepada nilai garisan timuran 31 dan nilai garisan utaraan 53. Ingat, kita perlu bacakan nilai garisan timuran terlebih dahulu dan diikuti dengan nilai garisan utaraan. Maka jawapan untuk rujukan grid 4 angka Kampung Raya ialah RG, di mana RG itu merujuk kepada rujukan grid. RG 3153. 31 merujuk kepada nilai garisan timuran dan 53 pula merujuk kepada nilai garisan utaraan.
Baiklah murid-murid sekalian, sekarang kita akan belajar kemahiran yang lebih mencabar lagi, di mana kita akan belajar cara membaca rujukan grid 6 angka bagi sesuatu objek. Kita lihat soalan bagi slide ini. Murid-murid dikehendaki untuk membaca rujukan grid 6 angka bagi kilang. Di mana kilang itu berada dalam segi 4 grid 3153. Di manakah kedudukan kilang tersebut? Pertama sekali kita perhatikan nilai segi 4 grid 3153, di mana 31 ini merupakan nilai bagi garisan timoran, iaitu 31 yang telah cikgu bulatkan dan garisan timoran yang telah cikgu tandakan dengan warna kuning. Manakala 53 pula merujuk kepada nilai garisan utaraan yang cikgu warnakan dengan warna kuning. So kita dapati penjuru barat daya bagi segi 4 grid itu adalah dibaca dengan rujukan grid 3153 dan kilang itu terletak dalam segi 4 grid tersebut. Baiklah, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang kilang tersebut, cikgu cuba zoomkan peta tersebut dan kita fokus kepada kawasan kilang dalam kampung raya. Langkah yang pertama, kita lihat kilang tersebut terletak di antara garisan timoran 31 dan 32. Maka kita akan bahagikan jarak antara dua garisan timoran tersebut kepada 10 bahagian yang sekata jaraknya. Dan kita akan nomborkan 10 bahagian tersebut mula dari 0 hingga ke 10. Seterusnya, kita akan lihat kilang dalam kampung raya tersebut terletak di antara garisan utaraan antara 53 hingga 54. Sama seperti langkah yang tadi, kita akan cuba untuk bahagikan jarak antara dua garisan utaraan tersebut kepada 10 bahagian juga. Di mana 10 bahagian itu yang sama jarak, kita akan nomborkan dari nombor 0 hingga nombor 10. Selepas itu, kita akan lukiskan satu garisan supaya kita dapat titik persilangan garisan timoran dengan garisan utaraan yang merentasi kilang tersebut. Dan kita akan cuba bacakan. Kita lihat untuk garisan timoran, kilang tersebut terletak dalam segi 4 grid di mana nilai timorannya adalah 31 dan titik persilangan adalah merentasi kilang tersebut dan jatuh pada nilai 4. Maka nilai garisan timoran kita baca sebagai 314. Sekarang kita lihat garisan utaraan pula. Kilang tersebut terletak dalam segi 4 grid bagi garisan utaraan nombor 53 dan titik persilangannya jatuh pada nilai 3. So, kita akan bacakan garisan utaraan sebagai 533. Ingat, kita bacakan nilai garisan timoran terlebih dahulu diikuti dengan nilai garisan utaraan. Maka, rujukan grid 6 angka bagi kilang adalah RG 314533. Syabas kepada pelajar-pelajar sekalian, cikgu yakin kamu semua telah berjaya menguasai kemahiran membaca rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Tibalah masa untuk menguji tahap kefahaman kamu. Di sini cikgu ada sediakan 4 soalan untuk latihan uji diri. Kita lihat soalan yang pertama. Bacakan rujukan grid 4 angka bagi bukit.
Langkah pertama untuk menjawab soalan ini, kita perlu tentukan segi 4 grid untuk lokasi ataupun kedudukan bukit tersebut. Di sini kita kena pasti penjuru barat daya bagi bukit tersebut. Kalau kita perhatikan dalam peta ini, bukit terletak di garisan timuran yang nilainya 11. Maka nilai garisan timuran adalah 1, 1 atau 11. Bagi garisan utaraan pula, bukit terletak di garisan utaraan 21. Maka untuk membaca rujukan grid 4 angka bagi bukit, kita bacakan nilai garisan timuran dulu dan diikuti dengan garisan utaraan. Maka jawapannya adalah 1121. Syabas kepada pelajar yang dapat menjawab dengan tepat. Kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang lebih mencabar. Bacakan rujukan grid 6 angka bagi bukit. Pertama sekali, seperti ilmu yang telah kita belajar sebelum itu, kita kena bahagikan jarak antara garisan timuran 11 dengan 12 kepada 10 bahagian yang sama jarak. Sama juga antara garisan utaraan 21 dan 22, kita juga akan bahagikan kepada 10 bahagian yang sama jaraknya. Dan kalau kita lihat di sini, nilai garisan timuran bagi bukit adalah 115. Manakala bagi nilai garisan utaraannya adalah 214. Maka jawapan kepada rujukan grid 6 angka bagi bukit adalah 115214. Baiklah, kita akan sambung dengan soalan nombor 3. Bacakan rujukan grid 4 angka bagi ladang balau. Perhatikan peta Kuala Sedili ini, kita akan tentukan segi 4 grid yang terletaknya ladang balau. Langkah pertama, kita kena perhatikan ladang balau, kemudian tentukan penjuru barat daya. Di mana penjuru barat daya ini akan merujuk kepada garisan timuran 63. Nilai untuk garisan timuran adalah 63 dan nilai untuk garisan utaraan adalah 31. Maka untuk baca rujukan grid 4 angka bagi ladang balau adalah 6331. Kita lihat soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 4. Bacakan rujukan grid 6 angka bagi sekolah yang terletak di kampung pulau. Langkah yang pertama, kita kena tentukan lokasi sekolah di kampung pulau di mana ia terletak di garisan timuran yang nilainya adalah 64 dan garisan utaraannya adalah 30. Kemudian kita akan lukiskan garisan yang merentasi sekolah supaya kita boleh dapat titik persilangan bagi lokasi sekolah tersebut. Seperti yang telah kita belajar pada slide yang terlebih dahulu, kita kena bahagikan jarak antara nilai garisan timuran 64 dan 65 kepada 10 bahagian. Kemudian kita akan tentukan nilai terletaknya sekolah iaitu 6. Maka nilai garisan timuran bagi sekolah adalah 646. Sama juga dengan garisan utaraan, kita akan bahagikan garisan utaraan 30 dan 31 kepada 10 bahagian yang sama jaraknya. Kemudian kita akan tentukan nilai bagi titik persilangan sekolah iaitu 9. Maka nilai garisan utaraan bagi sekolah adalah 309. Jawapan bagi rujukan grid 6 angka sekolah adalah RG 646309. Cikgu berharap kamu semua boleh jawab keempat-empat latihan uji diri ini dengan tepat. Syabas kepada pelajar-pelajar yang dapat jawapan yang
tepat.